Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih di awal daripada pasal yang kedua, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah maknanya Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beriman dengan Rasul yang wajib diimani, seperti mana yang disebut di dalam buku iman. Kita ulang semula daripada awal mukadimah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi fi darain. Manusia berhajat kepada yang mengawasi amal usahanya dalam segala peringkat hidup, untuk memimpin ke jalan kebaikan dan jauh daripada jalan kerosakan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kehidupan manusia ini, satu, dia berharapkan kepada panduan. Yang kedua, dia mengharapkan kepada petunjuk. Maknanya panduan itu dikira sebagai satu petunjuk, dan bila ada petunjuk mesti ada orang yang mengawasi. Macam contohnya kita ada hukum, tapi hukum tidak akan dapat maknanya dilaksanakan kalau tidak ada penguatkuasaan. Jadi itu perkara yang perlu kita fahamkan. Ada kehidupan manusia dia memerlukan kepada Al-Quran, memerlukan kepada Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis, tapi memerlukan kepada orang yang membaca ataupun orang yang memimpin. Yang memimpin ini, kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Rasulullah adalah orang yang bertugas ataupun yang berperanan untuk memimpin manusia ke jalan yang benar, memimpin manusia daripada kegelapan kepada kitab yang berkah ataupun kepada nur. Ini adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat atau berwafat a'la, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas itu diletakkan kepada orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pewaris, yang disebut dalam hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Ada ulama ni waris para nabi. Maka mereka lah yang menjadi maknanya petunjuk ataupun orang yang mengawasi, orang yang memimpin manusia ni ke jalan kebaikan, supaya manusia sering diberikan peringatan, diberikan petunjuk ajar, diberikan teguran oleh orang yang macam ni. Jadi ini adalah kepentingan yang tuan-tuan, mengapa manusia ini berhajat kepada pengawas, orang yang melakukan amalan. Jadi dengan sebab itu, pengawasan itu sama ada ia melalui hukum yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun hukum yang dilaksanakan. Contohnya kalau sekiranya hukum yang menentukan bahawa tak boleh ada halal, ada haram, nah, jadi dia cukup dengan perkataan yang macam itu saja. Ada hukum itu sudah menjadi maknanya panduan kepada manusia, dia tidak berhajat kepada yang lain. Tapi ada hukum-hukum yang memerlukan kepada pelaksanaan. Contohnya orang berzina, dia mesti laksanakan. Rejam, rotan, orang yang mencuri, mesti pelaksanaan itu mesti dilakukan. Dipotong tangan, kemudian kisos, mesti ada. Nah, itu dinamakan penguatkuasaan. Selama mana maknanya perkara-perkara ini ataupun hukum-hukum ini dia tidak dilaksanakan, jadi orang akan mudah, tak masalah, akan mengambil mudah ataupun memandang ringan bahawa hukum Allah Ta'ala yang boleh disediakan saja. Jadi inilah dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah manusia dibiarkan dengan tidak dipimpin dan dibiarkan dan diberikan petunjuk, saya akan terjerumuslah dia di dalam kejahatan yang berbagai-bagai ragam. Jadi manusia ni tuan-tuan, kalau kita biarkan hidup di atas dunia ni, tak ada hukum, tak ada panduan,
mereka akan jadi maknanya dalam keadaan hidup mereka tidak terbiar tanpa ada yang memastikan perjalanan hidup mereka ni ada tujuan. Sebabnya orang Islam ni tuan-tuan, disebutkan oleh ulama-ulama bahawa dunia bagi mereka adalah penjara. Sebab kita terikat dengan banyak benda. Nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. Penjara. Sebab penjara tu tuan-tuan, kalau kita masuk penjara ni di peraturan ni macam-macam. Nah, orang masuk penjara tuan-tuan burung gigi panjang tak elok. Dia boleh bawa maknanya berus tu dipotong. Asal boleh pegang ni. Tak boleh maknanya panjang itu kerana apa? Bila duduk dalam penjara diasam maknanya mungkin dia boleh jadi senjata. Sebab saya pernah terlibat memberi kaunseling di penjara terbuka di Dusun Datuk Murad sebelum dia diambil alih kan. Jadi Dusun Datuk Murad ni dia orang yang menunggu pembebasan. Jadi dia kerja dia bebas dalam melakukan aktiviti petani, berkebun, kerja-kerja yang dia bebas, dia boleh keluar. Nah, jadi maknanya walaupun macam tu, mereka tetap juga di dalam kawalan juga. Jadi burung gigi macam tu paling dia tak boleh masuk. Jadi bayangkan tuan-tuan, maknanya mereka kalau dibiarkan begitu, diberikan kebebasan, tapi dia kata ustaz dalam masalah ni dia kata kalau dadah ni bebas juga dia kata walaupun dalam penjara. Walaupun dalam penjara dia kata ada juga orang mengedar dadah. Mana sebab kita kata macam mana puncanya? Orang dalam juga yang berwarna. Apa yang dia sebabnya apa? Kerana tidak ada penguatkuasaan. Penguatkuasaan itu tak dijalankan dengan serta. Dan apabila orang yang melaksanakan penguatkuasaan ini ialah orang yang tidak amanah. Jadi bila masalah tak amanah ni lah dia. Sebab itu dengan sebab itu bila disebutkan antul adul amanati ila ahliha. Bila kamu nak beri amanah ni, beri kepada orang yang betul ahli. Jangan tidak bertanggungjawab. Ini masalah akan ini. Mereka ni semua umur dah 40 tahun, 30 tahun, ada yang dah umur sara kan. Mereka ada keluarga. Kalau di penjara Tian 2 tu lagi kita tengok lagi dahsyat. Satu kes umur dia 62 tahun. 62 tahun dah 5 kali dah dapat diploma. Keluar masuk. Diploma, bukan diploma, mungkin ijazah dah dapat dah. Kalau masuk universiti dah. Dan anak dia pula, hebat-hebat belaka, mengaji Al-Azhar. Muslim kan, mengaji Al-Azhar. Jadi dia, sebab bila dia keluar tu, dia terlibat dengan dadah. Bila keluar dia keluar dia baik. Tapi bila dia pergi bercampur balik, terjebak balik. Kan? Kawan tu kata, lama tak rasa ni. Rasa balik, masuk lagi ambil diploma. Kan? Dulu diploma lanjutan, dulu diploma ni dah ambil lanjutan pula. Kan? Jadi mana sampai bila-bila tak selesai tu. Kan? Keluar masuk diploma. Kawan-kawan tu, orang dalam penjara tu memang arif no. Dia dah boleh jadi pensyarah lah. Jadi kita bayangkan tuan-tuan. Jadi bayangkan maknanya kehidupan orang kalau sekiranya mereka tidak dikawal dan dipimpin, maka mereka akan terjebak dengan berbagai-bagai masalah. Jadi kehidupan kita macam tu. Dengan sebab itu tuan-tuan, kalau kita semayang berjamaah, kita dipimpin oleh imam. Dengan sebab itu makmum kita oleh imam suka dia. Aku nak rokok dulu, dia rokok imam, dia rokok dia. Boleh tak boleh? Hatta maknanya kalau kita ni seorang maknanya makmum, dia nak menegur pemimpin pun ada peraturan dia. Mana ada maknanya guide yang diberi kepada kita kalau nak tegur orang salah macam mana. Kalau kita pula imam pula macam mana caranya kalau kita berlaku kesilapan. Jadi nak menunjuk kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati
Manusia ni tidak boleh dibiarkan dia hidup tanpa ada. Dia binatang mesti dilatih supaya dia berfaedah. Jadi kalau sekiranya binatang yang dilatih juga boleh mengikut peraturan, bagaimana manusia? Manusia yang Allah Ta'ala beri dia akal, beri dia hati, beri dia nafsu. Jadi maknanya mesti dikawal. Tidak nanti dia akan menggunakan segala apa yang Allah Ta'ala beri itu kepada tempat yang tidak betul. Sedangkan dia punya musuh-musuh yang mengajak kepada benda-benda buruk ni adalah terlalu. Jadi itulah maknanya realiti kehidupan kita di atas dunia. Kenapa manusia ni dia perlu diikat supaya apa? Supaya dia hidup atas dunia, dia tidak boleh buat apa yang dia rasa dia suka. Walaupun benda tu dia suka, tetapi dia tidak boleh buat kerana untuk melarang, menegak daripada dia. Kalau dia boleh buat semua yang dia suka, yang akan jadi kebinasaan. Dalam keadaan peraturan yang ada pun manusia tak boleh ikut. Kita tengok macam-macam masalah. Walaupun ada akta, orang berzina ke apa, tapi bila manusia tidak mengikut peraturan dan bila hukum tidak dilaksanakan, jadi kita tengok dia tidak buat secara terang-terangan, dia buat secara bersembunyi-sembunyi. Dengan sebab itu kadar kelahiran yang tidak sah taraf banyak bertambah-tambah daripada masa ke semasa. Kenapa? Kerana mereka tidak takut sebab hukum tidak dilaksanakan. Hukum tidak dilaksanakan. Sekiranya hukum tu dilaksanakan, cuba contoh dibuat satu sebagai contoh kan, kemungkinan ada perasaan itu. Kenapa tuan-tuan? Kenapa perlu maknanya kita hukum ni tuan-tuan bukan tujuan kita nak kita hukum dia tu bukan kerana nak berikan kerana kita nak menyakiti dia. Hukum ni tuan-tuan adalah sebenarnya untuk inzar. Inzar ni apa? Untuk beri peringatan. Bukan tujuannya kau dah berzina, kau tak biar rasa sakit. Dah itu. Hukum Allah Ta'ala ni tuan-tuan tujuannya adalah inzar. Inzar ni beringat. Kalau kena rotan nanti buat lagi, kena lagi. Dan bagi orang yang tak pernah buat, supaya mereka ambil peringatan. Kalau buat, kena rotan. Tujuan dia. Apa ni, direjam sampai mati. Itu tujuan dia. Bukan kita nak membunuh dia. Islam larang membunuh orang tanpa sebab. La taqtulun nafsal lati wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Tak boleh kita membunuh manusia lain tanpa ada hak. Jadi bukan tujuan nak bunuh. Tujuannya supaya kalau kita baling dia rejam dia, tak mati juga, dah lupa. Atau waktu kita rejam tu tuan-tuan dia dapat lari. Selamat dia. Tak boleh tangkap, pergi kejar balik, tanam balik. Tak boleh. Dalam hukum, kalau mana orang yang direjam dia dapat lari, maka dia bebaskan. Jadi mana nak menunjukkan hukum Islam itu bukanlah tujuan dia untuk menyakiti orang, tetapi adalah untuk memberikan orang. Dengan sebab itu perlu kawalan itu perlu ada, peringatan itu perlu ada. Betapa tidak sedang manusia dalam alam kehidupan ini berada di antara dua kekuatan yang besar. Kita dekat atas dunia ni tuan-tuan, kita punya sumber yang menarik ni, perkara yang menarik kita ni, yang mengarah kita kepada satu benda ni, ada dua benda. Ada dua perkara. Maknanya yang satu menolak kepada kejahatan. Satu maknanya perkara kerja dia apa? Menolak kita sentiasa buat jahat. Tiap-tiap hari maknanya mengajak kita kepada benda-benda ni, fahsya wal munkarat. Iaitu hawa nafsu, dan tabiat marah yang sedia ada pada diri dia. Jadi maknanya ni semua mengajak kita. Nafsu ni sentiasa mengajak kita kepada benda yang tak baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Allah Ta'ala sebut. Jadi mana manusia ni diberikan kepada dia nafsu. Ada nafsu namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni kerja dia apa? Mengajak manusia supaya buat jahat dia.
supaya manusia dalam diri kita ni bisikan yang mengajak supaya manusia buat. Kalau dia kata tak apa, pergi masjid. Kita semangat nak pergi masjid. Dia kata pergi. Dia suruh pergi. Lepas tu dia kata kau pergi ceramah tu tak sedap. Tidur. Itu dia masalahnya. Amarah tu bisu. Pertama ada kan, tak ada siapa-siapa berkena. Tak ada siapa-siapa berkena. Ini nak cerita dia amarah tu bisu ni. Mana kita pergi tak dapat apa-apa. Jadi maknanya dia suruh pergi. Tapi ada kali dia pergi itu maknanya dia suruh menimbulkan dia. Maka dia akan jadi ujub. Ujub ni maknanya satu nafsu amarah yang menyuruh kita. Nanti kalau kau semayang kau jadi imam, baca lagu bagus sikit. Macam lagu Imam Mekah. Nanti kita membaca lagu kan, kita rasa sedap suara. Jadi ujub. Jadi dia kerja apa? Ini ialah dia amarah. Amarah bisu. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali orang yang Allah Ta'ala selamatkan dia. Orang yang Allah Ta'ala menjaga dia selamatkan. Yang tak Allah tak selamatkan dia daripada maknanya bahaya nafsu amarah ni. Memang itulah dia tu. Sembilan muslimah itu. Ini yang kita bangun tiap-tiap hari inilah benda yang datang kepada kita. Bisikan-bisikan. Sebab di dalam jiwa kita ni tuan-tuan ada maknanya dua. Satu bisikan malaikat dan ada bisikan syaitan. Kerja bisikan malaikat dengan syaitan ni tuan-tuan tiap-tiap hari dia berlawan sama-sama sendiri. Maknanya kalau menang salah satu, maka terhasillah perbuatan. Maknanya kalau sekiranya bisikan syaitan tu dia menang, yang tu kita rasa bangun subuh kita malas. Kan? Nak semayang kita rasa malas. Tak? Nak bangun pagi kita rasa malas. Kenapa? Bisikan syaitan tu dia. Tapi apabila bisikan malaikat itu mengatasi daripada bisikan syaitan, kita pukul 3.30 bangun dah, tunggu subuh pula. Ini special memang. Special memang kan. Maknanya tunggulah. Kenapa boleh buat demikian? Biasa-biasanya pukul 7.30 subuh tunggu kita. Subuh yang tunggu kita. Subuh kata ni dah nak habis dah ni, bangun. Dah lagi. Ada lagi. Dia kata waktu isyraq masuk lambat lagi, tidur lagi. Jadi maknanya tuan-tuan, bila sekiranya nafsu baik ni dia menang, bisikan baik ni, baik kita boleh bangun awal. Kenapa? Bisikan itu menang, mengatasi akan bisikan kejahatan. Dengan sebab itu kita tengok bila disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anha bahawa iman kita ni tuan-tuan dia dikali pasang, dikali surut. Dia ada kali naik, ada kalinya turun. Naiknya apabila kita boleh melakukan sesuatu yang pada hari-hari biasanya kita rasa malas nak buat, tapi hari itu kita boleh buat. Contohnya nak semayang berjamaah ni payah. Tapi hari itu kita boleh maknanya skor 5 poin. Poin ke 5. Maksudnya Zuhur tamam, Asar tamam, Maghrib tamam, Isyak tamam, Subuh tamam, besok out. 5. Jadi maknanya tamam kita tu straight point. Mana 5 late maknanya jawab. Maknanya pada waktu itu kita tuan-tuan, kita punya aras iman kita naik. Kerana kekuatan yang ada pada kita. Tapi bila kita tak jaga, dia sebab berlaku menurun itu dengan sebab banyak halangan. Itu yang dikatakan uqubah. Kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin disebut uqubah. Maknanya halangan-halangan. Kenapa iman kita naik kadang-kadang dia boleh jatuh? Sebab puncanya banyak. Mungkin dengan sebab makanan, dengan sebab percakapan, dengan sebab pendengaran, dengan sebab pandangan. Jadi kadang-kadang itu. Telinga sebab dia kata orang yang belum telinga ni dia berzina lebih awal sebelum dia berzina yang sebenar. Sebelum mata berzina, telinga terlebih dahulu berzina. Macam mana tuan-tuan disebut oleh ulama
maknanya telinga berzina lebih dulu daripada mata berzina dan faraj berzina. Maknanya kemaluan. Kerana bila kita telinga tuan-tuan, dia dengar ada suara dah. Ni dalam tabir, dia tutup, dia dengar suara. Orang cakap suaranya lembut. Siapa punya suara? Nak kata orang rumah aku suara garau. 40 tahun aku duduk dengan dia, aku kenal suara dia. Tadi ni kata suara apa lembut ni. Jadi dia dah mula membayang-bayangkan sikap Allah. Siapa punya suara ni? Jadi maknanya dia berzina lebih awal daripada mata, daripada mata. Ini dia bahaya. Sebab mata, pandangan mata. Sebabnya kalau kita ni tuan-tuan, bagi orang yang menghafal, contohnya menghafal Quran, kenapa susah Quran itu nak lekat dalam jiwa dia, dalam hati dia? Kerana dia dia ada, bila pandangan tu akan menepikan titik-titik hitam. Bila kita memandang ni tuan-tuan, dia menimbulkan titik. Maknanya satu titik hitam di dalam hati, kan? Jadi bila kita banyak memandang benda-benda yang mungkar, jadi dia banyak, akan jadi banyak, kan? Sehingga maknanya titik hitam ni akan menutupi dia punya hati dia, ya? Bila banyak sangat dan tutup, dia jadi karat. Kita basuh dengan zikir, hilangkan dengan zikir, dia hilang. Tapi maknanya dia punya kesan masih ada. Dia tak boleh hilang 100%. Kita cuci dia, kita gilap dia dengan zikir, baca Quran, baca sunat, dia hilang. Tapi dia ada kesan. Bila kita tak buat balik, maka karat yang ataupun ran yang sedia ada kalla barrana, mana dia akan lebih mudah daripada yang asal. Yang asalnya dia tak ada, tapi bila dah ada kesan, dia lebih mudah. Jadi beginilah maknanya kehidupan kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia ada kalau pasang, ada kalau dengan sebab itu bila Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, alladzina idza dzukirallah, orang yang apabila dia mengingati Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, maka hatinya jadi gemetar. Sebab apa dia jadi gemetar? Kerana apa? Dia punya iman tu naik. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dia baca ayat-ayat Quran, ayatu zadatuhum imana, lalu bertambahlah iman. Jadi nak menunjukkan orang-orang pada iman itu dia boleh yazid wa yanqus, mana boleh kali naik dan boleh kali turun. Jadi makna dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, hidup kita tiap-tiap hari inilah maknanya perlawanan yang sering dalam kehidupan kita 24 jam. Nafsu baik, nafsu jahat. Maknanya bisikan baik, bisikan jahat, itulah yang bermain di dalam jiwa ini, dalam badan ini. Selain yang zahir lain, ini benda yang di dalam. Bisikan-bisikan ini, dia berlawan tiap-tiap hari. Jadi dengan sebab itu, ketika mana kita ni diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kebaikan, bermakna bisikan yang baik, bisikan malaikat itu dia mengatasi daripada bisikan syaitan. Itu kita boleh lihat dalam kitab Minhajul Abidin, jilid yang ketiga. Kita boleh baca, tengok tentang uquwah, makna halangan-halangan bagi orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makan halangan, sebab banyak tidur, sebab banyak bercakap, sebab cinta kepada dunia. Ini semua banyak halangan-halangan. Dan dia pula beri, bagaimana Imam Ghazali dia beri macam mana. Ada penyakit mesti ada ubat. Ubat nak buat macam mana. Jadi dengan sebab itu, kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita kena perkara yang asas dulu. Contohnya kitab yang paling rendah kalau kita belajar ilmu tasawuf ni, kitab penawar hati itu dia paling rendah, kerana dia takhlis, maknanya kupasan, ringkasan daripada kitab Imam Ghazali yang sahih.
Jadi kalau baca itu kita faham betul, dapat beramal betul, itu dah cukup baik dah. Sebagai asal untuk kita maknanya menahan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak elok. Kemudian, dan yang satu lagi mendesaknya kepada kebaikan, iaitu akal dan hati. Akal dan hati nuraninya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada. Jadi manusia Allah Ta'ala beri akal. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat ini diulang kita. Ada diulang, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Supaya apa? Manusia menggunakan akal yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Kerana akal ni tuan-tuan, dia merupakan satu nikmat. Dalam hukum, sebab dalam hukum fiqh adalah haram bagi seseorang itu dia merosakkan akal dia. Haram hukum ni. Kerana dalam hukum, dalam bab maqasid asy-syar'iyyah, pertama ialah menjaga agama, yang kedua ni hendaklah menjaga akal. Mana akal ni mesti jaga. Tak boleh hukumnya kita merosakkan akal kita dengan sesuatu yang memabukkan ataupun dengan sebab yang membinasakan. Tak boleh. Bukan orang yang sadar, orang yang dekat hukum itu dosa. Kenapa? Kerana dia memusnahkan akal. Kenapa Islam menghalang daripada mengharamkan arak? Kerana arak ni boleh menghilangkan akal manusia yang waras. Dengan sebab itu ia ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita buat. Kerana akal ni penting. Dengan akal ni kita boleh menilai. Dengan akal ni kita boleh menimbang sesuatu perkara. Jadi sebabnya dalam hukum fiqh muamalah, kalau sekiranya orang belum lagi berakal, hukum ni tidak sah. Jual beli, contohnya kita bagi pada budak bawa duit mesin atau duit 5 sen. Dia tunjuk je gula, dia pun bagi 5 sen. Dia belum dapat menilai lagi duit tu. Belum tahu lagi, maka hukum muamalah dia tidak sah. Sebab apa? Dia belum berakal. Itu sebabnya di dalam hukum begitu juga. Kalau sekiranya orang yang hilang akal, ketika mana dia membunuh dalam keadaan akal dia tak ada, maka dia tidak boleh disabit dengan undang hukum. Jatuh hukuman bunuh balik tak boleh. Kerana apa? Dia orang yang tidak berakal. Jadi maknanya kita tengok. Dan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW menyebut, terangkat kalam Allah Ta'ala ni kepada orang yang tertidur. Sebab dia akal. Orang tertidur, sebab akal tak ada. Jadi orang gila pun begitu juga. Tak ada hukum dia buat. Kalau dia buat apa pun tak ada hukum. Nak sabit hukum bunuh tak boleh. Nak sabit hukum apa, kisah tak boleh. Kalau dia memang orang gila. Termasuk kanak-kanak, tak ada hukum pada dia. Jadi ini kita bayangkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah manusia dibiarkan sahaja diruntun oleh kedua kekuatan itu, nascaya kejahatannya akan mengalahkan kebaikannya. Sebab tuan-tuan, kenapa dia kata kalau kita biarkan manusia ni, mana kekuatan kejahatan itu akan mengalahkan yang baik. Sebab apa? Perkara yang menghadap kepada keburukan ini banyak. Semua perkara yang menghadap keburukan ini, itulah memang yang kita suka. Meninggalkan sembahyang memang kita suka. Duduk relax, masuk waktu tenang, tak ada apa-apa. Tak payah gaduh nak pergi surau, tak payah nak rokok, tak payah nak sujud, tak payah nak tukar pakaian. Tengah bermain di padang bola, tak payah berasa nak balik. Kalau kita menonton TV, kita boleh tonton sampai bila-bila, tak perlu berhenti. Nanti kalau kita berhenti, maknanya kita tak tahu bagaimana kesinambungan cerita. Dia mengajak kita kepada benda-benda yang apa? Yang kita suka. Jadi tak ada maknanya keburukan ini. Benda walaupun perkara itu kita lihat dia buruk, tapi semuanya yang menawan hati. Contohnya, kita makan riba, kita rasuah, kita terima rasuah, duit kita akan bertambah.
Ada. Jadi kita seronok duit kita bertambah. Mana ada orang nak duit dia berkurang? Semua nak bertambah, mengimporkan harta tuan-tuan. Mana ada orang nak kurang? Duit dia berkurang. Tak ada. Kenapa? Manusia ni tuan-tuan, Rasulullah SAW menyebutkan, kiranya mereka ada satu lemah emas, mereka tak yang kedua. Itu dia. Maknanya menunjukkan kepada tak ada orang yang hidup dekat dalam dunia ni yang mahu harta ni berkurang. Mana dia nak? Walaupun dengan cara yang tidak halal, dia nak tambah harta dia. Nak tambah. Jadi kalau kita membiarkan keadaan yang demikian, jadi rosak. Banyak benda yang mengajak kalau perkara benda yang tidak. Sama juga dalam soal makan. Makan banyak, dia suruh kita makan. Nafsu mengajak kita makan. Ada orang bila tengok makan, ini aku tak nak makan. Tengok sedap-sedap ni, kan? Tak nak makan. Ataupun maknanya lepas dia dengar ni, siapa yang ketika makan, kalau dia sedara berhenti. Tak ada berhenti. Tengok, ni semua tengah-tengah makan dah sedara, bawa berhenti. Mulut dalam mulut ni ayam. Tak ada amal Quran. Melainkan tambah ada. Tambah ada. Tak ada orang nak buat. Kenapa? Dia kata makan lagi. Rasa, cuma kau tekan buah, ada kosong ya? Kosong lagi lah. Polisi kat sini. Buat buah yang macam Mina. Tuan-tuan pergi Mekah, tengok macam mana Mina. Mina ni masuk orang macam mana banyak pun boleh masuk. Perut kita macam tu juga. Kau tolak, dia ke depan. Tak ada pun pecah. Jadi nak menunjuk kepada kita, kalau tak dikawal, itu yang sebab tak dikawal macam-macam. Gaut ada, cik manis ada, kan? 3 serangkai ada, 2 serangkai yang tak ada takai pun ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disebabkan oleh runtunan perhiasan dunia dan benda-benda yang menjadi daya penarik, sedang akal dan hati nuraninya tidak cukup untuk menjaga dirinya dan memimpin ke jalan benar. Jadi maknanya yang menarik kita ni, kalau kita berjalan, seolah-olah kalau kita berjalan di dalam pada satu jalan yang mencapai kita ni untuk menarik kita kepada benda-benda yang buat, benda yang tak elok, cukup banyak tangan-tangan yang menarik. Sedangkan tangan-tangan yang nak mengajak kita kebaikan ni kadang-kadang terlalu sedikit. Yang sedikit tu pun kadang-kadang disalah ertikan. Disalah ertikan. Kadang-kadang contohnya kita kata nak buat ceramah. Ini kan buat ceramah ni kan ada lah nak untuk orang. Dia salah arti kan. Belum lagi buat. Belum buat lagi. Baru kita kata ni minggu depan kita nak buat ceramah. Itu adalah cerita belum lagi buat. Mana disalah arti kan. Tangan yang nak buat tu tangan yang baik, tapi belum lagi buat lagi dah disalah arti kan. Itu jadi masalah kita juga. Kita nak buat satu program, contohnya di surau ni nak buat program-program baik. Ni masuk Ramadan, kita buat 20. Ada yang komplain dulu dah. Belum lagi masuk Ramadan, baru cakap buat 20. Komplain dah lebih 20 orang. Yang komplain dah lebih daripada 20 orang. Separuh daripada jemaah yang komplain. Jadi kalau nak buat 20 pun dia dah pesan dengan pengusia awal. Dia apa yang nak keluar. Jadi mana? Sekarang ni kita minta, maknanya kita mesyuarat kalau ni tuan-tuan, kita minta saudara semua masing-masing dan surau-surau di negeri Melaka buat 20 rakaat. Mana tidak wajib, tapi kita mesyuarkan 20 rakaat. Siapa nak buat 8 siapa nak buat 4 buat lah. Siapa yang tak buat tak payah lah. Jadi itu dia senang di situ lah. Yang rasa nak pahala banyak buat 20. Yang rasa nak sikit buat 8. Yang rasa tak nak langsung tak payah datang. Tapi kita menggalakkan, maknanya semua diserahkan atas kemampuan. Jadi ini dia tuan-tuan, kadang-kadang benda kita program-program baik yang kita nak buat ni banyak, sebab kita lemah.
Kita tiada kekuatan. Orang yang nak support kita pun tak ada. Kan? Sebabnya kadang-kadang benda-benda baik yang kita nak buat setakat hanya jadi maknanya dia sebagai impian saja. Laksananya tak dapat kita lakukan. Kenapa? Dia punya tentangan tu banyak. Yang menentang ni dia anggapkan dia sebagai tangan-tangan yang mengarah manusia kepada benda-benda yang tidak elok. Orang nak buat baik, jangan. Dia kalau buat ni datang orang, dia dah ceritanya negatif. Ini oleh kerana kita sekarang ni dah sampai kepada 10 Syaban. Jadi 23 ni nanti kita ada dispo. Kita baca Yasin 3 kali. Kita kau masih ada kau orang datang, tanya dulu. Kita mau cadang 3 kali tu banyak kau mesti besok lah kita lagi satu. Belum lagi baca. Baru cadang 3 kali. Tadi satu cerita orang nak buat. Nak buat majlis Syaban. Yang kedua nak baca 3 kali Yasin. Jadi yang pertama ni tanya tadi ada ke orang nak datang. Yang keduanya tadi tanya pula. Banyak pula besok orang nak kerja. Kan? Tanya pula, ni kita nak buat Yasin 3 kali ni makan tak? Kita tak bincang lagi cerita pasal makan pula. Jadi banyak benda tu yang nak menghalang kita daripada buat benda yang baik ni, dia terlalu banyak. Jadi kalau kita duduk mengurung masjid ni macam tu, terfaham tak? Jadi benda yang kita nak buat benda baik, tapi halangannya, dia punya tentangannya itu terlalu banyak. Jadi kalau kita tak kuat, maka kita mudah maknanya akan mengikut arus orang. Jadi maknanya itulah dia tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Kerana kuasa akal dan hati nuraninya untuk memahami adalah sama bandingannya dengan kuasa mata kepala untuk melihat, sebagaimana yang dijelaskan seperti berikut. Jadi maknanya akal dan hati ini tuan diibaratkan dia seperti mana mata. Dan mata ni nak menilai suatu benda, mata lah. Tak? Jadi kalau kita nak tengok benda ni, nak tahu kualiti tak kualiti, mata akan melihat, mengantar mesejnya diangkat. Mata tengok bagus, dia tengok bagus, maka otak menilai, kalau bagus boleh beli. Otak kata, ni kalau beli ni duit ada tak? Maka otak akan membuat keputusan. Dia pun tengok pos, kad banyak, dia kata gesek je lah. Yang hutang dulu belum boleh, dia menimbang tu. Dia akan menimbang. Itu peranannya. Akalnya, hati pula akan nanya, ni kalau beli ni baik dah, tak baik dah. Tanya pula. Kat rumah ada lah, kalau beli ni, nak letak mana? Yang ada pun tak ada tempat letak lagi. Kan? Kursi yang ada pun tak ada tempat letak kat luar. Jadi maka hati dan akal itu dia akan menimbang. Kemudian yang pertama dia kata, kalau mata manusia hanya dapat melihat dengan kuasa yang ada padanya dan lenyap atau lemah penglihatannya dengan hilang atau lemahnya kuasa itu, maka manusia boleh memikir atau menimbang hanya dengan kuasa yang ada pada akal dan hati nurani. Kita tengok tuan-tuan, berapa ramai orang yang matanya tertutup, tapi dia lebih baik daripada orang yang celik. Kita ni yang celik ni tuan-tuan hidup 40 tahun, mengapa Yasin pun orang terbalik? Tiap-tiap kali nisfu Syaban, bila baca Yasin dia, bau Yasin dah kira berapa line habis. Orang buta tak kira pun. Kalau dia datang lewat hari itu, Yasin semua dah dipakai oleh orang. Yang tinggal Quran, dia pahami Quran, buka muka surat cari Yasin sampai habis 3 kali orang baca pun. Ini dia tuan. Maknanya kalau kita kata, kalau mata tu dia punya kuasa ni lenyap, mana akal ni penting. Dengan sebab itu orang yang akalnya rosak, ada mata pun tak ada masalah, tak ada masalah. Orang gila tuan-tuan, dia celik, dia boleh melihat, tapi orang kena akal dia tak ada.
Dia hafal Quran, walaupun matanya tidak melihat, tetapi oleh kerana akal dan hati nuraninya hidup, dengan sebab itu dia boleh hafal Quran. Lebih baik daripada orang yang celik pula. Orang celik pun baca wama tak jumpa-jumpa ni. Sangkut mana kan? Jadi kita bayangkan kuasanya apa ni dengan akal manusia kita. Dan akal lenyaplah atau lemah pula. Daya pemikiran atau pertimbangan apabila hilangnya atau lemahnya kuasa tersebut. Kerana manusia ni tuan-tuan, kita tengok bila kita dah berumur, kita dah berumur, tapi sekarang kita sudah muda lagi kan? Pusing pun muda, ke depan pun muda juga. Nampak kita boleh fikir kan? Kita boleh nilai lagi. Tapi bila kita dah masuk kepada umur tua, umur yang mana akal tu dah tak function lagi, tak boleh dah kan? Dah tak boleh nak, dia dah tak tahu beza siang malam, maka lenyap kekuatan. Dia akan lenyap kekuatan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut, kalau tuan-tuan baca dalam surah Yasin, mana-mana orang yang diberikan umurnya lanjut, dia kembali kepada kanak-kanak balik. Tak? Dia kembali macam kanak-kanak. Dia tak boleh nilai, dia tak boleh nak beza kan? Kita baca Yasin setiap kali Allah Ta'ala sebut ulang berapa kali, supaya kita ambil peringatan. Mata hilang, dia lenyap. Kita tak boleh memandang, kita tak boleh menilai. Sebabnya orang apabila diberi nikmat mata, seperti mana kita pernah cerita bagaimana 3 orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit. Seorang dengan penyakitnya kulit, seorang dengan tak ada rambut, seorang dengan buta. Apabila hilang maknanya penglihatan ni, Allah Ta'ala bagi balik penglihatan. Dia boleh memandang, dia pandang dengan mata kasar dia, memandang kebesaran Allah Ta'ala. Maka tidak boleh dinilai maknanya dengan kekayaan yang ada. Kau nak ambil semua binatang ternakan ni, kau boleh ambil semua sekali. Tetapi mata yang Allah Ta'ala bagi nikmat, aku boleh pandang kebesaran Allah Ta'ala yang boleh mendekatkan diri aku kepada Allah pun tak yakin. Itu bagi orang yang faham, kerana akal dan hati nurani hidup. Benar? Ketika mana dia hilang pandangan mata, maka dia rasa sedih. Dia menimbang alangkah baiknya pada Allah Ta'ala yang faham, boleh beri. Tapi orang-orang yang tadi, dia ada mata. Yang dua lagi tadi, Allah Ta'ala bagi dia mata sihat, boleh pandang Cuma Allah Ta'ala tarik dari sudut yang lain, maknanya gambut tak ada, menyebabkan maknanya tak nampak. Mana kalau orang-orang lain tak macu. Betul tak? Jadi maknanya kulit kena penyakit sompok, menyebabkan orang lain. Tapi bila Allah Ta'ala bagi nikmat, dia tidak boleh menggunakan kekuatan akal untuk menimbang nikmat Allah Ta'ala. Yang dia jadi lupa. Dia akan jadi lupa. Dia menganggapkan bahawa yang dia dapat itu semua atas hasil usaha dia. Jadi inilah dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Jadi manusia apabila lenyapnya penglihatan, dia tak boleh nak menimbang, tak boleh nak memikirkan sesuatu. Tapi bila hilang satu nikmat yang besar ni, akal, dan hati bila hilang, gelap, dia lagi bermasalah. Itu sebabnya Abu Jahal ni tuan-tuan hidup bertahun-tahun dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, Abu Jahal dia hidup bertahun-tahun. Dia mati dalam peperangan Badar kan? Bertahun-tahun melihat Rasulullah punya mukjizat, melihat Rasulullah SAW membelah bulan. Dia lihat sendiri dengan mata ini. Tetapi apabila maknanya akal dan hati dia tidak membenarkan apa yang datang, dengan sebab itu dia kufur sampai habis. Kenapa? Bila dia tidak boleh memikir, akal dia was, tak boleh nak timbang. Dia yang nampak dia, kerana dia otaknya tuan-tuan, akalnya telah disogok oleh syaitan, mengatakan itu sihir. Dengan sebab tu dia tak nampak benda tu baik ataupun
Begitu juga Abu Lahab, menidakkan akan apa yang ada pada Rasulullah SAW, sehingga mana mengatakan Rasulullah ini dusta, melakukan pembunuhan, sehingga Allah Ta'ala menempelak Abu Lahab di dalam Al-Quran, turun satu surah secara khas terus kepada Abu Lahab dan istrinya, kan? Sebagai tamparan kepada orang yang berakal bila baca Quran, jangan jadi seperti mana Abu Lahab. Kalau dengar tak percaya lagi, mana timbang dulu. Kalau tak nak percaya pun timbang dulu, fikir dulu, boleh terima tak dengan akal dia, atau ada hujah-hujah tak yang boleh mensabitkan bahawa benda tu salah tu. Ini terima je, terus dengar, terus tolak. Dia tak boleh itu, sehingga Allah Ta'ala terpelak dia, kan? Jadi kita jangan jadi seperti mana yang demikian. Ini yang maksud kita baca Quran. Quran mengajar kita supaya apa? Meneliti, mentadabbur, melihat isi kandungan itu, supaya kita dengan akal yang waras, maka kita menimbang supaya jangan jadi seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kita, kebiasaan dan sebagainya. Termasuk waktu belum ya? Nampak dia punya lengkok lagi macam. Okay. Yang kedua, kalau mata kepalanya dapat melihat sesuatu dengan syarat, dengan syarat dah lucing buku, kita tahu lah. InsyaAllah kita ada 2 kali lagi, mungkin 2 kali lagi lah temuan insyaAllah pada minggu yang akan datang dan minggu yang lagi satu. Jadi kita akan membicarakan secara khusus tentang bab Ramadan siang, ya? Kerana bila kita nak melakukan ibadat ni, tuan-tuan, maknanya ibadat yang kualiti dilakukan apabila kita melakukan dengan ilmu. Dalam keadaan Rasulullah kata, kalau orang semayang, dia tidak dapat apa-apa dari semayangnya melainkan penat dan letih. Tapi Rasulullah sebut dalam hadis, bagi orang yang puasa, kam min sha'imin laisa lahu min shaumi illa jum'ul aqwas. Banyak orang puasa dia tak dapat apa-apa dari puasa dia melainkan mana lapar dan haus. Jadi kita nak maknanya biar dibagi-bagi umur yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, biarlah kita berpuasa dengan kata yang seperti. Tak dapat nak puasa maknanya puasa khusus, nak dapat puasa khusus, ataupun nak puasa umum, nak puasa yang hanya sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, ataupun kita puasa maknanya puasa menahan lapar diri dan menahan panca indera, ataupun puasa pada keseluruhannya. Jadi kita nak tahu pada bila kita puasa kali ini, ialah puasa kita bertepatan dengan apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Dari baik perbuatannya, bermula daripada kita berbuka, bersahur, sampailah kita iftar, iaitu bersahur, berbuka. Ada banyak orang berpuasa dia tidak mengikut sunnah, tidak mengikut sunnah. Banyak yang terkeluar daripada sunnah apabila mereka berpuasa. Mereka puasa dalam menahan diri itu cantik dah, tetapi rosak, binasa dengan sebab waktu iftar, waktu berbuka. Rasulullah kata bila berpuasa, buka puasa, makan 2 kurma. Dia tak, makan badak rendam dulu. Jadi maknanya, jadi dia tak jadi sunnah. Jadi bila tak jadi sunnah, kita dah puasa tak ikut betul dah, tapi di ending kita tu, ending kita tak betul. Jadi maknanya nampak dia cacat. Maknanya kita dah elok-elok dah buat baju, tiba-tiba kocik kita tak pasang atau butang kita tak ada. Elok dah ni, cantik dah. Orang tengok, baru kain yang mahal, tiba-tiba pakai butang tak ada, dia pakai spin. Jadi nampak tak cantik lah. Jadi maknanya kita tak. Kadang-kadang orang memulakan daripada mula puasa tu, sahur dia tak betul lah. Bangun pukul 3 pagi dah ketuk piuk, tang lah. Jadi maknanya dah tak kena dah. Sehingga mereka bersahur pada awal-awal malam, tapi semayang subuh ditinggalkan.
Begitu juga kita tengok kelemahan orang berpuasa. Di ujung-ujung bila masuk satu hari raya, ramai orang yang meninggalkan solat. Kita tengok pada bulan Ramadan kita menjaga semayang waktunya dengan berjemaah. Satu hari raya semua orang meninggalkan masjid. Tak ada orang semayang berjamaah lagi, melainkan semuanya masuk ke klinik dan hospital sebab sakit tu. Jadi tuan-tuan muslimin, jadi kita ambil peringatan lah. Kita bercara dah sikit insya-Allah. Mudah-mudahan kalau ada soalan-soalan itu kita boleh timbulkan supaya kita melakukan pencerahan di dalam kefahaman kita dalam melakukan ibadat yang sebenar-benar. Kerana bezanya puasa ni tuan-tuan dengan ibadat semayang dia berbeza. Kalaulah orang semayang dia untuk diri dia. Semayang ni untuk diri dia. Tapi orang melakukan puasa ni untuk Allah. Dan orang bila ibadat dia untuk Allah, maka selesai daripada puasa, Allah Ta'ala terus bagi dia punya gaji dia. Kalau kita semayang untuk kita, tunggu sampai masa dia. Tapi puasa ni, tuan-tuan ambil puasa je, iftar dia Allah Ta'ala bagi berapa gaji dia? 60. Ada yang dapat 3, ada negatif. Ada negatif. Berapa nak? Malaikat tanya berapa ya Allah? Negatif 3. Mana dia bagi terus? Dia punya markah dia. Tak tunggu pada satu masa dia. Tapi semayang kita kena tunggu yang akhirat. Di puasa je tuan-tuan, puasa Ramadan tak dapat. Kalau 30 hari puasa, 30 hari punya ganjaran tu setiap hari selepas daripada melakukan ibadat terus diberi. Bulan mantan promosi kamu hari ini 5 sahaja. Sebab apa 5? Malaikat tanya, ya Allah sebab apa 5? Dia ada punya iPad. Ataupun dia mengumpat Pak Imam. Pak Imam duduk sebelah dia, dia terentok dia kawan. Jadi ini dia kata sini dan muslimah yang berada. InsyaAllah jadi kita syarikat pada ini sekali di situ. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا واسلمنا ولا تعصر علينا وقنا وارض سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين